Selamat sejahtera. Saya Max Ryan Bradley Petrus. Saya merupakan learners daripada OUM Alostar dan mengambil jurusan dalam Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tentang tugasan yang saya telah buat, iaitu dalam subjek kemahiran belajar untuk abad ke-21. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan tugasan akademik. Tugasan ini adalah untuk menguji pengetahuan dan kemampuan berfikiran secara kritis, serta dapat menguruskan tekanan sebagai pelajar dan pada masa yang sama sebagai pekerja juga, di mana perlu tahu untuk membuat keputusan yang kompleks dalam menghadapi pelbagai cabaran dan tugas. Okey, poin yang pertama adalah pemikiran secara kritis. Okey, apa ini pemikiran secara kritis? Pemikiran secara kritis ni adalah kebolehan dalam menganalisis, menilai dan membuat keputusan berdasarkan dengan bukti logik akal kita sendiri. Okey, yang kedua sekali adalah pengurusan masa. Pengurusan masa ni adalah kunci kejayaan dalam pendidikan tinggi untuk menyusun prioriti dan juga mengelak tekanan. Okey, tekanan akademik ni pula adalah beban tugasan di mana kita mampu untuk um, apa ni memberikan kesejahteraan kepada mental kita walaupun kita melakukan banyak tugasan. Seterusnya adalah kesejahteraan mental dan kemahiran digital. Di mana kesejahteraan mental adalah menguruskan tekanan. Kedua, fokus berfikir jelas dan membuat keputusan yang bijak. Ketiga, berehat tidur secukupnya dan melakukan aktiviti yang boleh melepaskan tekanan. Seperti beriadah lah. Kemahiran digital pula adalah pengurusan masa melalui aplikasi, penggunaan alat dalam talian untuk penyelidikan dan juga penggunaan perisian untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah objektif tugasan. Objektif tugasan ini adalah membangunkan kemahiran berfikir kritis pelajar dalam mengatasi situasi akademik atau kehidupan sebenar yang memerlukan keputusan yang sangat kompleks. Iaitu nombor satu adalah analisis situasi, di mana pelajar mampu untuk menilai tekanan akademik dan dilema etika. Kedua sekali adalah strategi pemikiran kritis, iaitu mengaplikasikan strategi untuk menilai situasi. Ketiga adalah pengurusan masa, iaitu membangunkan kemahiran akademik untuk kejayaan akademik yang lebih profesional. Okey, ini adalah situasi antara contoh situasi yang kompleks seperti situasi projek akhir Azlan. Di mana Azlan adalah seorang pelajar sains komputer menghadapi tekanan akademik semasa menyiapkan projek akhir yang rumit dalam tempoh hanya 6 bulan. Okey, cabaran utama dia di sini adalah tekanan masa, projek akhir berlawanan dengan tugasan kursus yang lain. Dan seterusnya adalah kesejahteraan mental, kebimbangan dan keletihan akibat beban kerja. Poin yang kedua adalah dilema keputusan. Adakah perlu fokus sepenuhnya pada projek akhir atau kebimbangan projek akhir dengan tugasan lain? Okey, seterusnya adalah strategi pemikiran kritis, iaitu menggunakan analisis pro dan kontra. Di mana perlu mengasingkan apa pro dan kontra untuk kita tahu menganalisis pemikiran yang kritis itu. Di mana analisis pro dan kontra adalah menilai kelebihan dan kekurangan setiap pilihan untuk membuat keputusan rasional. Analisis keputusan pula memikirkan akibat jangka masa panjang dan kesan terhadap kesejahteraan diri sendiri. Okey, ini adalah pilihan satu, iaitu fokus sepenuhnya pada projek akhir dulu. Pro-nya pula, kualiti projek akhir lebih baik dan penurunan stres dalam menyelesaikan projek. Kontra pula adalah risiko um, tugasan lain terabai dan juga kesejahteraan
mental akan terganggu kerana kita dalam pada masa kita fokus pada projek akhir, kita kadang-kadang kita alfa dengan tugasan lain kita. Okey, seterusnya adalah pilihan kedua, di mana menyeimbangkan projek akhir dan tugasan lain. Tetapi ada pro dan kontra juga, di mana pro adalah keseimbangan antara tugasan dan juga kesejahteraan mental lebih baik. Sebab kita tidak perlu memikirkan mana satu perlu disiapkan dan yang satu lagi tidak terabai. Sebab dua-dua mampu untuk menyimbangkan cara untuk melakukan memberi masa untuk buat kedua-dua tugasan ini. Kontra pula adalah risiko kurang tumpuan pada projek akhir dan juga ketegangan masa akibat banyak tugasan yang diberikan. Okey, kesimpulan daripada keputusan terbaik Azlan berdasarkan analisis keputusan bijak untuk Azlan adalah menyeimbangkan antara projek akhir dan tugasan lain. Iaitu pertama sekali perlu menyediakan jadual berstruktur, pembagian masa efisien untuk semua tugasan. Um, Termasuk juga dengan jika pelajar itu adalah sebagai seorang pekerja juga, dia perlu juga ada jadual bekerja dan juga jadual di, di mana dia untuk menyiapkan tugasan dan untuk belajar. Kedua sekali adalah kesejahteraan mental, di mana mengelakkan pengabaian subjek lain dan menjaga kesihatan mental sendiri. Ketiga adalah kualiti dan kesihatan. Mengekalkan kualiti akan penjagaan kesihatan diri. Okey, dan akhir sekali adalah pengurusan tekanan akademik, iaitu mengaplikasikan strategi pemikiran kritis dan pengurusan yang berkesan adalah kunci kejayaan dalam menghadapi cabaran akademik. Iaitu pemikiran kritis adalah tahu untuk membuat keputusan yang rasional melalui logik akal, dan juga kedua sekali adalah pengurusan masa. Pengurusan masa ni amat penting dalam menyiapkan tugasan. Sebab bagi mengelakkan kita daripada dilema mana satu untuk buat dan mana satu untuk diberi priority dulu sebelum melakukan tugasan yang lain. Seterusnya adalah kejayaan akademik, iaitu mempunyai prestasi yang cemerlang lah. Seterusnya adalah kesejahteraan mental, di mana tahu untuk menyeimbangkan diri dalam masa belajar, bekerja, tetapi perlu juga melakukan riadah. Perlu bagi masa untuk kita menenangkan pikiran seperti melakukan riadah, bersenam, dan sebagainya lah. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.